Recording in progress. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita masuk lagi bahagian yang baru. Kita tengok sejauh mana kita boleh pergi, tapi biasanya saya akan stop sampai bahagian latihan lah. Bahagian seterusnya tu saya tak sambung lah. Okey. So kita tengok rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okay, kita tengok contoh soalan. Okay, Raja di bawah menunjukkan sebuah beg yang mengandungi 5 kad nombor dalam beg X dan 3 kad nombor dalam beg Y. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 PQR. Okay, sekeping kad dipilih secara awak daripada beg X dan sekeping kad dipilih secara awak daripada beg Y. Tuntusahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapatkan satu kad nombor perdana dan satu kad huruf Q dengan menyandarkan semua kesudahan yang mungkin. Okey, maksudnya kita kena mulakan dengan P dahulu. Satu dahulu. Lepas tu dengan P lah. Lepas satu PQR. Okey, kalau korang tengok kat sini. Satu PQR. Okey, lepas tu 2 PQR. 3 PQR. 4 PQR. 5 pun PQR. So total dia ada, sampel dia ada 16. Okey, ruang sampel yang atas ni lah yang kita tadi yang segariskan tu adalah ruang sampel, jawapan dalam bentuk ruang sampel. Okey. So, kalau soalan dia yang kedua tu, tentukan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat satu kad nombor perdana dan satu kad huruf Q. Okay, cuba tengok betul-betul. Satu kad nombor perdana. Okey, kita tengok dulu yang ada huruf Q. Sebab itulah kita buat ruang sampel dulu, lagi senang kita nak dapat jawapan. Okey. So sekarang ni dia nak huruf Q, okay, settle. Sekarang nak huruf nombor perdana. 1 bukan nombor perdana. Okey, 4 bukan nombor perdana. Jadi 2, 3 dan 5. Bermakna ada 3 kat situ. Okey. 3, ada 3. Total kebarangkalian dia ada 15. Bermaksud korang kecilkan jawapan. Nanti korang akan dapat 1/5. Okey. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, ada banyak cara untuk mendapat banyak cara untuk buat dia. Okey, kalau dalam hukum penerapan, kalau korang tengok, dia dapat dibagi 3/5 dan 1/3. Okey, korang tengok. Macam mana? Dekat sini nombor perdana ada 1, 2, 3. 3/5. Q ada 1 daripada 3. So korang darab dapat 3/15. Ada 2 cara korang boleh buat, sama ada senaraikan ataupun terus buat jawapan. Tapi biasanya kalau ikutkan yang lepas, kita kena buat ni dulu. Okey, jadi bukan semudah itulah. Alright. So, menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, sebuah peti mengandungi 10 keping chip yang terdiri daripada 4 chip biru dan selebihnya berwarna hijau. Okey. So, kita tengok dulu warna biru ada 4. Maksud kalau kebarangkalian untuk mengambil warna biru 4 daripada 10. Ataupun kalau kita kecilkan kita dapat 2/5 lah. Okey, selebihnya warna hijau. Warna hijau adalah 6. Bermaksud 6/10. Kalau kita kecilkan kita dapat 3/5. Okey. Hitung kebarangkalian mendapat chip pertama berwarna biru. Okey.
chip pertama berwarna biru iaitu 2/5 dan chip kedua berwarna hijau darab 3/5. Jadi korang akan dapat 6/25. Okey. Kalau dia nak kedua-dua chip tu berwarna biru, itu. Oh, okey. Saya terlupa satu benda yang saya terlupa nak terangkan kat korang. Okey, kenapa yang sebelah tu tak boleh 3/5? Sebab tadi kita dah kurangkan 1. Bila kita yang hijau tu tetap 6, tetapi dia jadi 9. Kenapa jadi 9? Sebab kita dah ambil satu waktu warna biru tadi. Okey. So kita akan dapat 12/45. Kalau kita kecilkan, kita akan dapat 4/15. Okey, sama juga kalau warna biru. Okay, kebarangkalian ambil warna biru dua-dua. Yang pertama ialah 4/10 ataupun yang kita ambil kecilkan iaitu 2/5. Kita pakai 4/10 lah senang nak ingat. Lepas tu yang kedua tu dah kurang 1 sebab dah ambil. Okay, biru pun dah kurang 1 iaitu tinggal 3. Jadi kita akan dapat jawapan 12/90. Kalau kita kecilkan, kita kali 6 2 kali 6 12, 1 kali 6 6, 5 kali 6 30. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak setakat dua contoh ni? Boleh. Boleh. Okey, kalau macam tu jom kita cubalah. Okay, kita tengok nombor 3. Kita nak confirmkan balik. Okay, tengok ya. Tengok nombor 3. Okey. Bola nombor genap. Nombor genap ada 1, 2, 3. 3 daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, darab. Okey. Lepas tu bola huruf vokal A, E, I, O, U. A, E, ada 2 2 daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi kalau korang selesaikan, korang dapat 6/48. Okey. So, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soalan nombor 3. Okey, lepas tu kecilkanlah. Bahagi 6, bahagi 6. Jadi kita akan dapat 1/8. Okey. Boleh faham tak contoh nombor 3 ni? Boleh faham tak contoh nombor 3 ni? Nak ulang. Okey.
Seulang balik Okey, saya ringkaskan balik sekali. Okey. 6 biji bola bernombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nombor genap 1, 2, 3. 3 daripada 6 nombor. Okey. Lepas tu dia nak nombor huruf vokal. Dia bagi A, B, C, D, E, F, G, H. Okey. Huruf vokal A dengan E iaitu 2 daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dia nak kebarangkalian mendapat nombor genap dan huruf vokal. Nombor genap 3/6 kebarangkalian dia. Huruf vokal 2/8. Jadi apa korang perlu buat? Darab. Dapat 6/48. Jadi sebelum korang biarkan jawapan tu, kecilkan dahulu. Jadi korang dapat 1/8. Okey. Boleh faham tak? Boleh. Yang lain boleh faham tak ni? Boleh. Boleh Okey, kita tengok Boleh. 4 pula. Okey, kotak mengandungi 3 biji guli merah, 2 biji guli biru dan sebiji guli kuning. Okey, merah ada 3, biru ada 2, kuning ada 1. So total dia 6 biji. Okey, satu demi satu dengan pemulangan. Okey, bila dia sebut pemulangan, bila dia sebut pemulangan ni dengan pemulangan, jumlah dia tidak berubah. Okey, kena ingat, jumlah tidak berubah. Bila dia sebut pemulangan, jumlah tidak berubah. Maksudnya dia tetap 6. Okey, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, kalau kena senaraikan, kena buat senaraikan yang macam itulah ruang sampel. Okey, katalah so kalau kita buat ruang sampel, tengok. Merah. Merah. Kenapa jadi merah-merah? Sebab dikata dengan pemulangan. Lepas tu merah, biru. Lepas tu merah, kuning. Saya habiskan pengazan tu. Lepas tu biru pula. Biru, biru. Ingat dengan pemulangan sebab tu dia boleh jadi biru-biru. Lepas tu biru, merah. Lepas tu biru, kuning. Dia kata apa Hamzah memilih 2 biji guli secara rawak dari Lepas tu biru dah.
Tu kuning, kuning. Lepas tu kuning, merah. Lepas tu kuning, biru. Okey. Sekejap, betul ke jawapan yang kat buku ni? Pening saya tengok. Okey, tak apa. So, sekarang ni apa yang korang perlu tahu, dia nak mendapat 2 biji guli biru. Okey, bermaksud dia nak yang biru sahaja. Okey, kalau korang tengok yang biru sahaja. Okey, ini yang dia biru. Okey. Tapi dia nak yang biru, kes biru saja. So kalau kes biru saja yang 3 ni saja. Okey. 1, 2, 3. Okey. Betul lah yang dia biru. Okey, sekarang ni orang kena tengok. Dia nak biru dengan biru. Kebarangkalian mendapat biru ialah 2/6. Okey. Dia biru tu dia tak berkurang. Patutnya dia kena tolak 1. Tapi dia tak tolak 1 sebab dia pulangkan balik. Bermakna dia tetap jadi 2. Jumlah dia tetap jadi 6. Jadi korang akan dapat jawapan 4/36. So bila kita kecilkan, kita akan dapat 1/9. Okey, saya tak berapa gemar guna yang ni. Okey. Boleh faham tak yang ni setakat ni? Ke nak seulang balik? Ulang balik sir. Okay, saya tak nak tunjuk dalam ruang sampel tu pening lah. Okey, sekali lagi saya ulang. Merah ada 3 biji. Okey. Kalau nak buat ruang sampel panjang ceritanya. Tapi saya tunjuklah juga. Merah ada 3 biji, jadi merah 1, merah 2, merah 3. Okey, ini saya buat detail Okey, biru ada 2 biji. Jadi biru 1, biru 2. Kuning ada sebiji. Okey. So kuning. Okey. So saya nak tunjuk dia punya pokok dulu. Tengok betul-betul Okey. So merah 1, merah 2, merah 3, biru 1. Oh, panjang ceritanya kalau pakai ni. Okey, apa kata sebab soalan ni pun minta biru betul? Kalau minta biru memanglah senanglah cerita. Okey, sekarang ni cuba fokus ruang sampel untuk semua dulu. Sebab soalan pun minta ruang sampel. Okey, fokus M1 dahulu. Merah 1, merah 1. Kenapa merah 1? Sebab dia masukkan semula. Okey. Lepas tu merah 1, merah 2. Lepas tu merah 1, merah 3. Okey, lepas tu merah 1, biru 1. Lepas tu merah 1, biru 2. Lepas tu merah 1, biru pula kuning. Okey, faham tak untuk merah dahulu? Nampak tak? Merah dia bila ada pemulangan ni,
merah satu tu akan berlaku 2 kali. Okey, sebab ada pemulangan. Lepas tu barulah merah satu dengan merah 2, merah satu dengan merah 3, merah satu dengan biru 1, merah satu dengan biru 2 dan merah satu dengan kuning. Okey, boleh faham tak yang tu dulu? Okey, tu cerita merah. Boleh. Okey. Ni saya beritahu dia punya ruang sampel dulu Okey, lepas tu buat merah 2 pula. Ikut je atas ni. Kau ikut je susunan atas, nampak tak? M1, M1. Yang M2 ni kat depan je. Lepas tu M2. Tengok ya, sesusun dia nak memudahkan korang nanti nak jawab. Okey. So merah 3. Okey, selesai merah. Lepas tu biru pula. Ni biru 1. Okey, lepas tu biru 2. Okey, lepas tu kuning pula. Kuning yang terakhir Okey, tutup. Okey. So, untuk merah, cuba tengok betul-betul. Saya dah buat cara untuk korang ingat susunan dia. Cuma yang lain depan je. Nampak belakang dia semua M1. Belakang dia semua M2. Belakang dia semua M3. Okey, untuk biru pula semua B1. Semua B2. Untuk kuning pula semua K. Okey, soalan dia nak dua-dua biru. Berapa kali dengan menyalakan semua kesudahan yang mungkin, tentu sahkan rumus keberangkalian Hamzah mendapat 2 kali biru. Okey. 2 kali biru. Okey, tengok betul-betul. Mana 2 kali biru? Start birulah. Iaitu biru-biru. Biru, biru 2. Okey. Biru 2, biru 1.
biru 2, biru 2. Okey. Nampak? Ada 4 kebarangkalian dia untuk mendapat biru. Okey. Okey, tolong kira ada berapa total ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong kira ada berapa? 36. 36. Tadi saya kata dua-dua biru. Ada berapa dua-dua biru yang saya tandakan ni? 4. 4. 4 daripada 36. 36. Kalau korang kecilkan, korang dapat 1/9. Okay, itu cara kalau korang kena senaraikan ruang sampel. Tapi kalau korang tak nak buat senarai, tapi kalau kena buat ya dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin. Ni semua kesudahan. Ataupun korang boleh buat yang biru-biru saja pun boleh. Okey. Biru, biru. Ingat tadi, biru ada 2. Daripada totalnya ada 6. Pulangkan semula biru tu, dia tetap jadi 2 dan jumlahnya tetap 6. So, korang akan dapat 4/36. Jawapan dia 1/9. Okey. Setakat itu boleh faham tak? Boleh. Tadi, Faris boleh Faris? Tadi awak tanya. Boleh Faris? Boleh sir. Okey. Kalau tak ada dengan pemulangan, 2 ni jadi berapa? Tak ada perkataan ni. 2 ni jadi berapa? 1. 1. 6 ni jadi berapa? 5. Okey. Faham Faham tak kenapa jadi 1, kenapa jadi 5? Sebab tak ada pemenangan. Yes, sebab tak ada pengulangan. Okey, semua boleh faham Come on, semua boleh faham tak? Faham Okey, Faham. settle. Okey, cakap kalau tak faham cakap. Okey, jom tengok contoh seterusnya. Tadi kita dah buat sampai okey. Sekarang nombor 7 Sebuah peti mengandungi 10 chip yang terdiri daripada chip biru dengan chip kuning. Okey. Kalau selalunya dia tak suruh buat ni lukisan ni. Okey, yang korang kena faham ialah 10 chip. Ada 10 chip. Okey, yang korang kena faham ada 10 chip iaitu biru ada 4. Okey, dan selebihnya warna hijau iaitu 6. Tanpa pemulangan. Maksudnya akan berkurang. Okey, first chip pertama warna biru, chip kedua warna hijau. So 4/10 sebab total dia 10 darab 3/9. So korang akan dapat 12/90. Ni ke 12/90. Kalau korang kecilkan 2 kali 6 12, 1 kali 6 6, 5 kali 6 30. Okey, kalau dia minta dua-dua chip tu berwarna biru tanpa pemulangan. Biru adalah 4/10. Bila korang tak pulangkan dia, nilai dia akan berkurang. Jadi korang akan dapat 12/90 juga. Sama jawapan dia. Silap Okay, kejap. Yang A tu sesalah kejap.
Hijau 6/9. So itulah korang dapat 24/90. Dia kecilkan dia dapat 4/15. Okey, yang biru-biru tadi betul lah. Iaitu biru dengan biru 4/10 darab 3/9. Nampak sama cara? Okey. Kalau dia suruh senaraikan pun boleh ya. Ya. Yang A tu B darab H kan? H asalnya 6/10. Lepas tu dia tak nak tanpa pemenangan kan? Yang 4/10 darab dengan 6/9 tu, kenapa 6 dia tak dikurangkan 1? Sebab dia ambil, dia nak yang hijau. Sebab hijau tak berkurang, kita tak ambil hijau lagi. Faham tak? Faham tak Yasa? Tadi kita ambil biru betul? Betul? Ha. Kita ambil biru, okey, dah tolak 1. Biru dah tolak 1. Bila biru dah tolak 1, jumlah tinggal 9 betul? Ya. Alright, okey. Okey, saya nak tanya Aina. Hijau, sudah ambil belum? Belum. Belum. Jadi jumlah ni tetap 6. Yang berubah ialah 9. Oh. Okey. Faham Betul faham Aina? Betul. Faham Okey. Okey, ada yang tak masuk ke ni? Betul lah ada yang tak masuk. Bila saya tak tengok ada yang tak masuk je. Hai. Okey. Sila kena tengok orang-orang yang tak masuk ni payah betul lah. Okey. So, Ketua Guru Penasihat Persatuan STEM akan menjalankan mesyuarat agung tahunan yang menubuhkan jawatan kuasa baharu yang terdiri pada 3 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Ketua Guru Penasihat tersebut ingin melantik seorang pengerusi dan seorang naib pengerusi secara awak daripada jawatan kuasa baru itu. Okey. Alright. Okey, bermakna dalam soalan ni saya nak tanya sekali lagi. Boleh ke pengerusi tu jadi 2 kali? Tak boleh kan? Okey, ataupun ada 3 lelaki. Okey. Saya nak pakai nama orang lain lah pula ya. Okey, saya pakai nama budak Samta Aziz, Syahmi dengan Syarul. Faris, saya tinggalkan dulu Faris, jangan marah Oh, Razman pun tak masuk juga. Okey, Aziz, Syahmi dengan Syarul. Boleh ke kebarangkalian tu, okey, katakanlah sudah pilih Syarul sebagai pengurusi. Boleh ke saya pilih Syarul sebagai naib pengurusi sekali lagi? Tak.
Tak boleh Syarul? Syarul boleh sepilih kau jadi pengerusi dengan naib pengerusi? Bagi orang lain lah. Boleh lah kalau kau gila kuasa. Tak ada lah. Bukan Ha. Kan lah. Okey, gila kuasa tak boleh. Dia gila makan. Lepak mamak pun jadi lah. Okey, betul-betul gila makan lah. Okey. Okey, boleh faham tak? Maksudnya Syarul tak boleh pegang jawatan pengerusi ataupun jawatan naib pengerusi. Melainkan Syarul yang lain tu dia gila kuasa. Dia boleh pegang jawatan dua-dua. Okey, faham Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, bermakna tadi dia nak dua-dua lelaki. Ni yang perempuan tak puas hati. Kan? Perempuan si tak puas hati ni. Kenapa lelaki je dipilih? Okey. Jadi, kalau lelaki tadi, ni ada total 5 orang Lelaki 3 orang daripada 5 orang dah pilih lelaki sebagai pengurusi. Lelaki yang tadi tidak dipilih dah. Tinggal 2 orang daripada 4 orang. Okey, so kita akan dapat 6/20. Bila kita kecilkan, kita akan dapat 3/10. Okey. Boleh faham tak sampai tu? Tulisan tak berapa nampak. Tulisan tak berapa nampak? Nampak tak? Dia setebalkan nampak ke? Tak apalah, saya tulis lain lah. Aduh, lemir. Okey. Macam ni. Tadi lelaki 3. Perempuan 2. Okey, ada total 5. Pengerusi daripada 3 lelaki per 5. Okey, kata dah pilih seorang, kita tak boleh pilih lagi sekali, naik pengerusi, tinggal 2 lelaki daripada 4 orang. So kita dapat 6/20. So kita dapat 3/10. Okey, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Tadi Aina Nabila ada tanya tadi. Aina Nabila ada tanya tadi kurang-kurang ni. Boleh faham tak Aina? Boleh sir. Okey, alright. So, tadilah ni dah kes Aziz. Sebab kalau jawatan ni, apa tu? Jawatan-jawatan ni biasanya kita tak akan pilih orang yang sama. Memang tak boleh pilih orang yang sama. Okey, seorang perempuan dilantik menjadi pengerusi. Perempuan pula pengerusi. Okey, perempuan 2/5 darab dan seorang lelaki dilantik menjadi naib pengerusi. Okey, lelaki 3 sebab lelaki tu tadi kita ambil perempuan. Jadi lelaki tak berkurang. So lelaki adalah 3. Tetapi Aina, jumlah dia jadi berapa? Yang bawah ni? Aina Nabila? Tadi 5, sekarang jumlah jadi berapa? Aina Nabila, you okay? Aina Nabila. Rasa nak test dia faham ke tidak? Okay, so 4, 6/20. So jawapan dia 3/10. Okay. Okay, semua boleh faham tak untuk nombor 8 ni? Boleh. Boleh alright. Boleh. Okay, jom tengok contoh yang 9 pula. Okey, sekeping duit shilling dan sebiji dadu adil dilambung secara serentak.
So kita ada angka, kita ada gambar. Maksudnya angka ada 1, gambar ada 1. Total ada 2 permukaan. Okey. Kalau kita pilih angka dan 1 faktor bagi 3. Oh, dadu, sorry. Okey, lepas tu kita ada dadu dadu nombor dia kalau 1 faktor bagi 3. Oh, faktor bagi 3. Yes. Okey. Faktor bahagi 3 ialah 3 dan 6. Faham tak maksud faktor bahagi 3? Maksudnya boleh dibahagikan dengan 3. Iaitu 3 boleh bahagi 3, 6 pun boleh bahagi dengan 3. Okey, faham tak faktor bahagi 3 tu? Faham. Faham tak? Okey. Ini saya nak ulang balik. Kenangan-kenangan masa Form 1 dan Form 2. Siapa tuition dengan Sir daripada Form 1, Form 2? Okey. Ni kenangan-kenangan ni. Syami, Imran, Faris Daniel, Saya. Daniel, ramai lagi ni yang tuition Form 1, Form 2 ni. Ingat tak yang ni? Ni lah, kalau korang ingat ni faktor ni. Dulu. Ingat. Kan? Kan? Ingat tak ni faktor ni? Ingat. Ingat. Afi pun ada kan? Afi pun ada kan? Afi ada. Ada. Ingat. Kan? Korang Ingat. ingat tak lagi kat sekolah tak diajar kan ni kan? Tak. Tak. So sebab tu saya panggil dia faktor. Kenapa sekarang bila saya sebutkan faktor, inilah dia faktor. Ini faktor. Macam mana korang nak kenal faktor? Ini faktor. Sebab dalam buku teks dia lain. Faktor tu ialah korang bahagi. Dia boleh bahagi apa? 3 boleh bagi 1, 3 boleh bagi 3. Itu masuk faktor. Sekarang korang patut tahu dah bila saya sebut faktor, itu adalah faktor. Okey. Sebab tu orang-orang macam yang saya dah ajar form 2 lu, Afiq, Aiman. Ramai lagi ni yang dah belajar dengan saya ni. Saya nak sebut salah satu ni. Korang ramai yang belajar daripada form 2 ni. Okey. So, kalau dia minta 1 angka dan 1 faktor bagi 3, angka dia ialah 1/2. Faktor bagi 3 ada 2 kan? 2, 3 dan 6. Daripada berapa nombor dalam dadu? 6. Ada 6 kan? Kalau 6 dadu sisi. berapa? Dadu Piramli ada berapa permukaan? Nombor? 2. Satu je. Dia ada 1 nombor yang dia tak tulis kat situ, yang lain semua ada. Nombor apa yang tak ada? Ni bukan semua nombor 2 ke sir? Semua nombor 2 ke? Yelah. Semua nombor 2. Itulah. Maksudnya dia 1 nombor. Jangan jadi dadu Piramli Okey, so 2/12. Bila korang kecilkan, korang akan dapat 1/6. Okey, semua okey? Boleh faham? Semua okey? Boleh faham? Boleh. Boleh, alright. Gambar dan bukan faktor bagi 3. Gambar 1/2. Kalau faktor bagi 3 ada 2. Kalau bukan faktor bagi 3 ada 4. Sebab 4 campur 2 ada 6 jumlahnya. Jadi kita dapat 4/12.
Kalau kita kecilkan, kita akan dapat 1/3. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Confirm boleh faham Okey. Jom tengok nombor 10. Okey, mungkin setengah orang nampak benda ni remeh. Korang fikir, alah Form 5 pun boleh belajar. Nanti Form 5 ada lagi banyak benda kita nak belajar. Baik belajar sekarang. Takut nanti masa Form 5 tak sempat nak belajar. Kenapa saya kata tak sempat nak belajar? Banyak sebab Saya dengan teacher dah ada pengalaman 14 tahun ajar tuition. Ada anak murid terlentang atas jalan, ada anak murid patah jari, ada anak murid macam-macam insiden. Ada anak murid Pak Mama. Ada anak murid selanggar tiang telefon. Ada sekarang dia dah belajar kat poli. Dia salahkan tiang elektrik salah. Dia tak salah sebab dia kata tiang elektrik tu yang berubah. Okey. Sebab semalam tak ada kat situ. Nampak? Jadi korang buang masa kat situ nanti. Nanti tak sempat nak belajar. Kalau berlaku macam tu, macam mana kan? Okey? Tak nak jadi macam tu. Okey, dalam penghantaran 10 buah mesin basuh ke sebuah kedai elektrik, terdapat 3 buah mesin basuh telah mengalami kerosakan. 3 buah mesin basuh dipilih dan diuji secara rawak dengan keadaan mesin basuh pertama dan kedua tidak digantikan selepas diuji. Okey. So, mesin basuh yang rosak ada 3. Okey? 3. Okey. Mesin basuh yang elok ada 7. Maksudnya total dia 10. Okey, yang tu korang faham Okey, fahamkan soalan dia. Soalan dia ialah ketiga-tiga mesin basuh itu mengalami kerosakan. Tiga-tiga dipilih, tiga-tiga rosak. Malang betul. Okey, tiga-tiga dibeli, tiga-tiga rosak. 3 buah mesin basuh dipilih dan tiga-tiga yang dipilih, tiga-tiga rosak. Dan dia tidak ganti. Nampak tak ada perkataan tidak ganti? Tidak digantikan. Pertama dan kedua tidak digantikan. Okey, maksudnya rosak yang pertama 3 daripada 10. Tolak. Rosak yang sebab dia tak ganti. Jadi tinggal 2 daripada 9. Dia tak ganti juga. So rosak lagi tinggal 1 daripada 8. Kalau korang darabkan, korang akan dapat 6/720 Betul 720? Kecilkan sifar 6 1/12 kali 6, 72. Okey, boleh faham tak yang pertama ni? Soalan A boleh faham tak? Boleh. Sir. Ya. Dia kata yang tak ganti pertama dengan kedua. Tapi kenapa kita kena letak sekali dengan yang rosak yang ketiga? Maksudnya Faris, dia kata ayat diganti tu maksudnya dia tak masukkan balik. Faham? Maksudnya dia tak masukkan balik.
Sebab itulah ya, bila yang pertama kita pilih daripada 3, dia tolak 1, tinggal 2. Tolak 1, tinggal 9. Sebab yang dipilih tadi dia tak pulangkan balik. Faham? Faris? Faris Daniel? Faham. Okey, yang kedua pun sama. Dia kata yang pertama, yang kedua dia tolak 1, tinggal 1. Tolak 1, tinggal 8. Jadi dia tak pulangkan balik. Sebab tu dia tinggal 1 dan tinggal 8. Yang ketiga kita tak payah tolak 1 sebab kita dah tak cari yang keempat. Jadi kalau dia apa yang ketiga pun diganti, kita kena tolak 1 dengan 1/8 dengan 1 lah. Ya, kalau dia kena yang keempat pula, tolak 1, tolak 1. Faham? Faham? Okey. Sebab sekarang ni kita tak cari yang keempat sebab kita cari sampai 3 sahaja. Jadi tak perlu tolak. Alright? Okey? Okey ke Faris? Okey. Okey. Ketiga-tiga mesin basuh itu dalam keadaan elok. Elok 7 daripada 10. Okey, sama juga. Dah pilih, dia tak ganti. Dia dah ambil yang pertama, maksudnya dia tak pulangkan balik. Jadi tinggal 6 daripada 9. Lepas tu dia pilih yang kedua, dia tak pulangkan balik. Iaitu dia tinggal 5 daripada 8. So kita dapat 210 perkan dengan 720. Jadi korang bahagi sifar 3 dapat 7 per 2 kali 3, 6, 4 kali 3, 12. Betul ke? Itu dia. Okey, boleh faham tak yang B? Boleh. Okey, semua okey? Okey. Okey, boleh kita teruskan. Okey. Baik, makin berkurang orang ni, mana pergi? Pandai dia orang masuk sekejap lepas tu hilang. Mana tadi? Patut ada 18 ni. Okey. Siti, Sheila and Suzy akan menduduki ujian piano pada masa yang sama. Kebarakalan Siti dan Sheila dan Suzy lulus dalam ujian. Okey. Siti. Kalau dia lulus 1/7. Kalau dia tak lulus, berapa per 7? Berapa per 7 kalau dia tak lulus? Yang si Siti ni. Kalau dia tak lulus, berapa per 7? 6. 6/7. Korang cuma tahu tak kenapa dapat 6/7 ni? Tahu dapat tahu okey, sebab tolak je Okey, lepas tu Sheila. Dia lulus 3/4. Jadi kalau dia tak lulus, berapa per 4? Berapa per 4? 1/4. Alright. Okey, lepas tu Suzy. Dia lulus 4/5. Dia tak lulus 1/5.
Alright. Okay, soalan dia. Ketiga-tiga orang itu lulus dalam ujian itu. Lulus, lulus dan lulus. Lulus, lulus dan lulus. Okay, jadi 1/7 darab 3/4 darab 4/5. Ingat yang ni tak ada pengurangan. Sebab dia dah bagi ke barang kalian tu, dia dah bagi, tak ada pengurangan. Jadi kita dapat 12/140. Betul ke? Macam salah je. Kecilkan. Mana kalkulator tadi? Oh, ni. Okey, 12/140 kecilkan dapat berapa ya? 3/35, betul Betul. 3/35. Okey, next. Okey, B. Ketiga-tiga tu gagal, gagal dan gagal. Okey, bermakna 6/7 darab 1/4 darab 1/5. So, kita dapat 6/140. Jadi, kalau kita kecilkan 6/140, kita dapat 3/70. Tu dia jawapan dia. Okey, boleh faham tak setakat ini? Okey, dia seletak Siti, Sheila dengan Suzy Siti, Sheila dengan Suzy. Kalau saya terbalikkan Sheila dulu ke Suzy dulu ke, jawapan dia berubah tak? Kalau saya ubah susunan Sheila, Suzy dengan Siti tu, sedarab, jawapan dia berubah tak? Tak, jawapan dia tetap akan sama. Tak ada masalah langsung. Okey, boleh Boleh faham semua? Okey, boleh faham seterusnya Alright, kita buat soalan. Okey, tadi sampai kita buat tadi nombor 3 dengan nombor 4. Okey, sekarang kita tengok nombor 5. Okay, tolong ya, matematik ni penting sangat. Makin kurang orang ni. Mereka ini. Okey, dadu adil. Dilambung 2 kali. Okey, ujung hitung kebaran kalian mendapat 2 nombor perdana. Sebiji dadu dilambung sebanyak 2 kali. Okey, kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Saya nak tanya korang, bila dia lambung dadu tu 2 kali, boleh ke kita dapat nombor yang sama tu 2 kali? Boleh. Boleh lah. Boleh. Korang tak biasa main ke? Dah mula. Kan? Betul? Kadang boleh dapat 6-10 kali. Sebab itulah kadang-kadang kita buat rules tu. Tak boleh dapat 6 lebih pada 3 kali. Kan? Okey. Okey, boleh faham jadi nombor perdana, mesti ada yang dah lupa nombor perdana. 2, 3 dengan 5. Kalau korang ingat, saya dah ajar nombor perdana ni
daripada darjah 6. Siapa tu yang tuition dengan Sir tu daripada darjah 6? Siapalah tu ya? Saya. Ha. Siapa yang rasa zaman-zaman yang seingat lagi tu muka-muka korang yang comel, yang suka melawan cakap. Saya ingat lagi. Okay. Tak payah. Rahsia tu kita simpan sama-sama ya. Tak baiklah. Okay. Tapi korang kalau macam esok dah habis SPM, jumpa kat luar kan. Lepas tu jumpa Sir akan ingat, macam mana korang nak ingatkan Sir kalau terjumpa, sekarang Sir terlupa kan. Korang nak ingatkan Sir, korang sebut apa trademark korang masa tuition. Alah, saya tu yang suka melawan cakap Sir tu. Saya tu yang sekian. InsyaAllah Sir dengan teacher boleh ingat. Okay, so 2 nombor perdana dipilih. Bermaksud kalau 2 nombor perdana yang pilih, yang pertama ialah 3/6. Yang dua ialah 3/6 lah juga. Kenapa? Sebab dadu tu kita tak boleh buang. Dapat 9/54. Kalau kita kecilkan dapat 1/6 juga. Okey. Ke 1/6 macam sesalah je buat je. 1/9. Kejap. Saya nak double check. Ni nombor berapa tadi? Nombor 5. 2, 3/6. Darab 2/5. Oh. Penat. Seperti adik-adik sebab lambung sebanyak 2 kali. Hitung kebanyakan mendapat nombor perdana. 2 nombor perdana. Baik. Sekejap saya dah bercek balik. Mula-mula nombor perdana ya betul lah 3 daripada 6. Okey, betul? Oh, okey. Hai, semua orang tak nampak ke apa yang saya salah kat situ? Tak nampak ke apa yang saya salah? Anak-anak muridku, tak nampak ke apa yang saya salah kat situ? 2 nombor perdana. 2 nombor perdana betul dah. Cuba tengok betul-betul apa yang saya salah. Hai, korang tak nampak saya salah apa tu? Patut mula daripada 2. Seorang pun tak nampak. 6 darab 6. 6 darab 6 berapa? 36. 36. Oh. Hello. 1 kali 9, 4 kali 9. Itulah jawapan dia. Kan? Okey. B. 2 nombor yang merupakan faktor bagi 6. Faktor bagi 6. Tengok. Dia saja je ulang zaman-zaman korang comel-comel dulu. Tak dengar cakap kan? 1 kali 6. 2 kali 3. Ada lagi ya? Ada. Dah kan? Tu je kan? Maksud kita ada berapa nombor kat situ? Ada 1, 2, 3, 4. 2 faktor yang merupakan faktor bagi 6. So 4 daripada 6 darab 4 daripada 6. So korang dapat 16/36. So bila korang kecilkan 16/36, korang akan dapat 4/9. Okey, boleh faham tak nombor 5? Nombor 5 faham ke semua? Boleh saya teruskan? Sir,
Ya. Kalau pakai 2 boleh ke dekat A? Dekat A pakai 2 kenapa? 2? 2/6. 2/6 kenapa pakai 2/6? Nak tanya boleh ke? Tak boleh lah sebab nombor perdana kan 3 tu. 2, 3 dan 5. Faham tak Faris? Oh, okey. Nombor perdana tu ada 3. Ada 3. Okey, dia tak boleh lah pakai 2. Kenapa kau nak pakai 2? Tak boleh. Okey, boleh Faris? Okey, boleh tak? Okey tak? Okey, tolong fahamkan. Okey, boleh saya teruskan? Boleh sir. Boleh Okey. Okey, jom tengok nombor 6. Okey. Raja di bawah menunjukkan 3 kepingkat nombor dalam kotak J dan 4 kepingkat nombor huruf dalam kotak K. Sekepingkat dipilih secara rawak dari setiap kotak itu. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian memilih nombor ganjil. Okey. 6, 8 dan 9. Nombor ganjil dia ada 1, betul? Betul? 1 daripada 3 nombor. Okey, boleh faham tak mana saya dapat 1 daripada 3 tu? Okey, soalan ni sebelum saya terlupa, dia suruh senaraikan dulu. Okey, bermaksud korang kena tulis. Nombor ganjil dia adalah 9 dan huruf konsonan. Huruf konsonan dia ialah C. Okey, 9 T. Ada 2 huruf konsonan kat situ. Bermakna 1 daripada 3 darab huruf konsonan ada 2 daripada 4. Ingat jumlah dia tak berkurang disebabkan dia kotak yang berbeza. Okey, jadi kita dapat 2/12. Kalau kita kecilkan, kita dapat 1/6. Macam ni lah korang kena tulis jawapan dalam SPM nanti. Okey, B. Yang B pula, dia minta gandaan 2. Gandaan 2 ialah 6 dan 8. Bermaksud, okey, 6 dan 8, lepas tu dia nak huruf vokal iaitu I dan A. Bermaksud korang akan buat 6 I, lepas tu 6 A. Okey, lepas tu 8 I, lepas tu 8 A. Okey. Jadi nombor genap ada 2 daripada 3 darabkan dengan 2 daripada 4. Jadi korang dapat 4/12. 4/12 CV 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Okey, selesai nombor 6. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, saya teruskan Boleh Okey. Nombor 7. Okey.
Kalau nombor 7 ni dia suruh senaraikan saja. Jadi korang cuma perlu isi saja dalam kotak. Jaranglah saya jumpa soalan suruh buat pokok. Okey, apa korang perlu buat? Isi saja dalam kotak tu, iaitu dia akan tulis kat sini HM. Okey, M. Okey, lepas tu M, H. Okey, nampak itu saja dia minta korang tulis. Tulis je lah, apa susah. Okey. So, sebuah kotak mengandungi sebiji apel hijau. Hijau ada sebiji. Merah ada 7 biji. Yang sama saiz. 2 biji apel dipilih secara rawak daripada kotak itu satu demi satu tanpa pemulangan. Maksudnya akan berkurang. Okey, kalau dia pilih dua-dua apel merah. Dua-dua apel merah. Tanpa pemulangan maksudnya bilangan dia akan berkurang. Jadi apel merah, okey, ni total dia 8 7/8 kita dah ambil satu apel merah. Tinggal 6, jumlah pun tinggal 7. Bila korang darab, korang dapat 42/56. Okey. Jadi kalau korang kecilkan, korang akan dapat 3/4. Okey, seterusnya kalau dia minta apel kedua berwarna hijau. Apel kedua berwarna hijau. Oh, menarik ni soalan ni. Bermakna kemungkinan besar apel pertama korang dapat merah. Apel kedua korang dapat hijau. Sebab dia nak apel kedua mesti warna hijau. Boleh tak apel pertama warna hijau, apel kedua warna hijau? Sebab syarat dia ialah yang kedua sahaja dia nak mesti warna hijau. Jadi kemungkinan untuk dapat yang pertama warna merah pun ada. Kemungkinan untuk mendapat warna hijau pun ada yang pertama. Okey, yang tu boleh faham tak? Okey tak? Boleh faham tak yang tu, yang penerangan saya tu dulu? Boleh. Boleh. Right. Okey. So baru kita buat. Ingat tanpa pemulangan, jadi akan berkurang. Okey. Merah yang pertama 7/8. Hijau yang kedua, hijau dia hanya satu sahaja. Jadi tinggal 7. Okey. Selesaikan yang ni dulu. 7/56. Kalau korang kecilkan 1 kali 7, 7. 8 kali 7, 56. Okey. Yang ni pula 1 daripada 8. Sebab hijau. Bila korang dah ambil 1, tak ada dah hijau. Jadi tinggal kosong daripada 8. Bila korang darab, korang dapat 0/64. Jadi bila korang kecilkan, korang akan dapat 0. Jadi 1/8 tambah 0, korang akan dapat 1/8. Okey. Boleh faham tak?
Boleh. Okey. Okey. Yang diam tu serasa korang faham lah Okey, nanti kita sempat sampai soalan Afi Nombor 9 tu soalan Afi punya. Mungkin saya serahkan pada Afi jawab sebab tu kau punya tu. Okey. Ada ungu. Ada 12. Perang ada ungu ada 9. Perang ada 12. Totalnya 21. Okey, dia pilih secara rawak. Tanpa pemulangan maksudnya akan berkurang. Dua-dua ungu. Okey, kalau dua-dua ungu 9/12 darab 8/11. So dapat 72/132. Okey, tolong kecilkan jawapan tu. Dapat berapa? Calculator please. 6/11. 6/11. 6/11. Baik. 72. Sekejap. Saya salah tulis ke tu? 12 kali 11. 132. 6/11. Dua keping kad ungu, betul lah. 12 kali 11, 132 kan? Op. Apa yang saya salah? Jawapan dia terus 6/11. Sekejap, cuba tengok betul-betul apa yang saya salah tu. Tengok anak muridku, tolong tengok apa yang saya salah. Cuba tengok apa yang saya salah. Kalau korang tak dapat jumpa apa yang saya salah, maksudnya korang tipu saya ni. Korang kata faham tapi tak faham. Nombor 1 biasa. Apa dia? 21. Bawah ni 21. Ni bermaksud korang tak faham ni. Saya tulis salah pun korang diam je. So bawah ni 21, yang ni 20. Kan 21 jumlah dia. Okey, 72/420. Okey, kecilkan dapat berapa? 6/35. 6/35. Okey. Bahaya korang ni. Nanti kalau orang berkemping pilihan raya, orang tipu pun korang percaya je. Okey. Alright. Okey. So kalau dia nak perang. So 12/21 darab 11/20. Bermaksud 132 perkan dengan 420. Okey, kecilkan. 11/35. Alright, 11/35. Okey, boleh faham nampak? Hati-hati dengan kesalahan tadi yang saya buat tadi ya. Okey, jom tengok soalan Afi Amin. Okey, kalau macam tu serahkan pada Afi Amin Okey. Okey, ada siapa-siapa nak cuba soalan Afi Amin ni? Tak adil lah asyik Sir je yang buat. Macam Sir ambil SPM. Oh, marah betul kat Sir Okey. Tak nak buat? Seorang tak nak buat?
Oi, tak nak Mac A ke? Tak nak lah Sir. Simpan je lah kat Sir. Oh, boleh je, boleh. Teknik dia buat je macam sebuat tadi. Itu je. Hai, tak ada siapa nak buat. Sir, Ya. 10 tambah 25 dapat 10 tambah 5 dah 25. Ya, betul. So, lepas tu yang darabkan 10 per 25 darabkan 10 ke 9? 9 per 25. Dia kata Dengan pemulangan. dengan pengurangan. Dengan pemulangan maksudnya jumlah dia tak berkurang lah. Maknanya 10 per 25 darabkan dengan 10 per 25. Okey. Faham tak? Faham tak? Faris? Faham. Kau nak buat ke? Siapa yang buat tadi? Boleh lah cik. Boleh lah kadang. Ada orang dah buat tu siapa? Teruskan. Saya. Silakan. Sebab dia kata dengan pemulangan kan. Saya nak tukarlah nama Afi Amin ni dia tak nak buat. Saya tukar nama Faris lah. Okey. Nampaknya Afi Amin bengang tu dengan saya tu. Sorry Afi sebab kau tak nak buat. Tak apa. Okey. So kita dapat 4 per 25. Okey, next. Untuk soalan B pula, cara yang sama juga Faris. Untuk B, sama juga. Okey, soalan nombor 10 ni menarik. Dia pakai perpuluhan pula. Tapi cara ni saya dah tunjuk tadi, lulus dengan gagal. Okay, last soalan nombor 10 tu. Sebab ada perpuluhan di lain. Okay, kalkulator korang akan auto untuk dia kecilkan Alright, okay. Itu untuk soalan nombor 9. Alright. Okay, jom tengok soalan nombor 10 dan terakhir. Okay, cuba tengok betul-betul. Okay, sebagi penerangan ringkas, lepas tu bagi siapa yang nak buat. Okay, Fauzi dia lulus dalam matematik dan sejarah. Masing-masing, kalau matematik, kalau dia lulus 0.75, kalau dia lulus. Kalau dia gagal, tak naklah gagal 0.25. Manakala kalau dalam ujian sejarah, kalau dia lulus 0.8. Kalau dia gagal 0.2. Ni tak ada pemulangan ke apa. Jadi korang hanya perlu darab sahaja. Okey, siapa nak buat? Siapa nak buat? Tak ada orang nak buat, lambatlah kita habis. So tak ada hal. So jadi tak ada per lah. Tak ada, dia perpuluhan saja, darab je. Lulus dengan lulus, gagal dengan gagal. Itu je. Nak buat. Sila. Okey, kita tukar nama Fauzi kepada Afi. Okey. Silakan Afi. Senang je, lulus dengan lulus, gagal dengan gagal, dah siap. Soalan kebarangkalan ni memang senang. Sebab tu saya cakap tadi, kalau ada siapa yang tak faham, tolong bagi tahu saya. Jangan tunggu sampai form 5 baru nak faham. Masalah nanti tahu siapa tunggu form 5. Matematik adalah subjek yang wajib lulus.
Terutama kalau kelas bukan sains. Korang kena dapat lebih baik daripada C untuk membolehkan korang dapat sambung belajar kat tempat yang lebih baik. Okey, kalau korang takat lulus saja tak cantik result korang nanti. Jadi akan menyusahkan korang untuk sambung belajar. Saya bukan main-main ni secakap ni nanti akan terbukti nanti lepas korang SPM nanti. Some point 6. 6. Alright. Okay, tak apa. Okay, B pula, Avi. So, yang gagal, diharapkan dengan gagal. Okay. Jadi, untuk buat soalan macam ni, apa yang korang perlu buat, bila ada soalan lulus gagal ni, korang ataupun pecahan macam yang tadi diberi, buat siap-siap jadual yang sebuat kat sebelah ni untuk korang gunakan kemudian. Okay. Perlu korang kena buat siap-siap. Okay, 0.05. Okay. Okay, habis dah. Akan ada lagi satu soalan, saya tak pastilah kat sini ada ke tidak. Ada satu soalan saya nak bagi tahu siap-siap. Dia akan bagi kebarangkalian untuk menang, seri atau kalah. Macam juga sama, menang, katalah dia menang, berapa kebarangkalian seri, berapa kebarangkalian kalah, berapa kebarangkalian. Mungkin dia bagi menang berapa, seri berapa, so kena cari kalah. Tapi biasanya dia bagi 3-3. Okay. Katalah dia bagi menang 1/4. Seri 1/2. Kalah, berapa agak-agaknya dia punya pecahan? Macam mana cari satu lagi kebarangkalian untuk kalah? Ada sesiapa ada idea macam mana cari kebarangkalian untuk kalah? Yang seri tu darab 2. Tak. Bukan darab 2 macam tu je. Samakan ni. Samakan? Penyebut Ya, samakan penyebut, betul? Afi tadi dah ada dekat betul dah, tapi awak tak boleh fikir macam tu. Lepas tu? Tolak tambah lepas tu tolak. Tambah, lepas tu tolak dengan berapa tu? Tolak 4. Sebab 1/4 tambah 2/4 tambah entah, mesti jawapannya mesti 4/4. 1. Betul lah, 4/4. Betul lah. Sorry lah, saya main je. Okay, 4/4 betul lah. Okay, itu korang faham. Kalau korang faham, korang tak ada masalah nanti buat soalan macam ni. Okay, 2 suara je saya dengar ni. Yang lain tak ada suara ni, apa jadi? Tak tahu menang, kalah atau seri. Tak pernah dengar Okay. Okay. 4/4 bukan 4-0 4-0 bukan Baru nak buat Milo, baru nak buat kena sebiji. Baru siap belum minum kena sebiji lagi. Baru nak ambil biskut Mary kena lagi sebiji. Belum makan dapat lagi sebiji. Dah cukup 4. Alright, itu saja untuk hari ini. Sekadar hiburan je tadi. Korang pun faham masuk 4-0 tu ya. Terima kasih semua. Bye. Bye. Thank you, sir. sir. Terima kasih, sir.